Empat adun bukan pengkhianat, tak sokong Pakatan Harapan baru pengkhianat. Kenapa PAS bersungguh paksa UMNO terima bersatu? Amanah kelirukan pengundi, terima tak berprinsip. UMNO hulu kerjasama, tapi PAS tak sambut. DAP guna slogan Lahabau Melaka. Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim menegaskan bahawa bekas adun UMNO yang melompat parti dan menyebabkan tercetusnya pilihan raya negeri Melaka bukanlah pengkhianat. Sebaliknya, katanya mereka hanya mahu mengembalikan mandat rakyat kepada Pakatan Harapan yang telah memenangi negeri itu pada pilihan raya umum lalu. Bila kita sebut istilah pengkhianat, khianat kepada siapa? Naratifnya, seperti yang disebut oleh Pakatan Harapan Melaka, Keadilan, DAP dan Amanah, empat adun itu menarik sokongan untuk membolehkan parti yang mendapat mandat dalam pilihan raya lalu kembali berkuasa. Maknanya dia bukan khianat amanah kepada rakyat. Dia bincang bersama Pakatan Harapan Melaka dengan sikap yang jelas untuk mengembalikan mandat yang dirampas, katanya dalam rakaman video yang dimuat naik di Facebook. Pakatan Harapan enggan menerima Nur Hizam kerana keluar daripada DAP tahun lepas yang menyebabkan kerajaan Melaka pimpinan Pakatan Harapan ketika itu tumbang. Anwar berkata, Majlis Presiden Pakatan Harapan membuat keputusan agar Idris bertanding di bawah tiket PKR manakala Nur Azman akan bertanding di bawah tiket Amanah. Itu kerana pengalaman mereka, kesetiaan mereka kepada perjuangan dan sikap rakyat di bawah, katanya. Walaupun ada pemimpin PKR yang layak diletakkan sebagai calon, Anwar berkata dia mengambil kira pengorbanan kedua-duanya, kesediaan untuk bersama Pakatan Harapan dan sikap konsisten mereka selepas menarik balik sokongan terhadap Sulaiman. Presiden PKR itu bagaimanapun tidak menjelaskan secara terperinci mengenai status adun bersatu Nur Effendi. Anwar juga menyatakan bahawa DUN Melaka telah pun dibubarkan dan oleh itu isu lompat parti tidak timbul. Katanya dia juga pada awalnya mempunyai keraguan untuk menerima kedua-dua bekas adun UMNO itu sebelum akhirnya bersetuju menerima mereka. Katanya DAP lebih tegas dalam hal itu kerana tidak meyakini penyertaan mereka. Bagaimanapun, katanya, selepas dipanggil oleh Presiden UMNO, Idris menyatakan sikap untuk tidak boleh menerima penyelewengan dan rasuah dalam parti berkenaan. Itu bagi kawan-kawan kita dalam Pakatan Harapan lebih meyakinkan, jelas Anwar. Sementara itu, sumber parti memberitahu Portal Malaysia Kini bahawa sesi taklimat PKR di Seremban, Negeri Sembilan hari ini tidak membincangkan mengenai isu Idris. Kami tidak dapat mengadakan taklimat di Melaka kerana SOP Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, jadi kami adakannya di Negeri Sembilan. Kami juga tidak membincangkan tentang Idris, kata sumber yang menghadiri taklimat itu. Setiausaha Agung PKR Saifuddin Nasution Ismail mengesahkan pertemuan itu berlangsung. Dia berkata, pertemuan itu bagi memberi taklimat kepada jentera mengenai gerak kerja semasa PRN serta SOP sepanjang pilihan raya berlangsung. PAS diharapkan menghormati ketetapan UMNO untuk tidak bekerjasama dengan Bersatu dalam pilihan raya negeri Melaka pada 20 November ini. Presidennya Ahmad Zaid Hamidi berkata, UMNO tidak pernah menekan PAS untuk menjauhi Bersatu, malah menghormati keputusan pimpinan PAS untuk bekerjasama dengan parti itu. Beliau berkata setiap parti politik ada dasar serta perancangan tersendiri dan bebas merencanakannya. Bagi UMNO, setiap dasar dan perencanaan politiknya tidak pernah tersasar dari landasan agama, bangsa dan negara, katanya dalam kenyataan di Facebook. Dalam pada itu, Zahid turut mengakui UMNO ada membangkitkan ketetapan yang pernah dibuat oleh Jawatankuasa Induk Mufakat Nasional dalam mesyuarat pada 19 Oktober dan 18 November 2020 sewaktu menghulurkan tawaran kerjasama dalam PRN Melaka. Perkara itu diungkapkan semula dalam agenda meneruskan persefahaman bersama PAS bagi berdepan PRN Melaka. Walaupun UMNO sedari awal telah bersedia untuk mengharungi PRN Melaka dengan keadaan apa sekalipun di bawah Panji Barisan Nasional, katanya. Menurutnya, asas persefahaman dengan PAS berpandukan kepada prinsip PAS akan menggunakan lambang partinya sendiri. Bagaimanapun, pimpinan PAS tampak tidak berminat memenuhi ketetapan Mufakat Nasional itu kerana mahu bersama Bersatu, meskipun ia bermakna PAS perlu menggunakan logo Perikatan Nasional seperti yang dikehendaki Bersatu ke atas mereka, katanya. Pendirian Pakatan Harapan yang tidak konsisten berhubung isu lompat parti boleh mengakibatkan pengundi dan penyokong pakatan itu pening, kata Datuk Seri Najib Razak. Masakan tidak,
Dulu Pakatan Harapan kata mereka tidak akan terima individu lompat parti sebab mereka pengkhianat. Tetapi baru-baru ini, Pengarah Komunikasi Parti Amanah Negara, Khalid Samad berkata, Pakatan Harapan tidak ada masalah terima 2 ahli-ahli Dewan Undangan Negeri Melaka yang menyebabkan kerajaan negeri itu tumbang untuk lompat parti pada pilihan raya negeri Melaka kerana mereka adalah katak berprinsip. Mereka yang dimaksudkan Khalid ialah Datuk Seri Idris Harun dan Datuk Nur Azman Hassan. Yang terbaru, Ketua Penerangan Parti Keadilan Rakyat, Datuk Seri Syamsul Iskandar Muhammad Akin berkata, parti itu mahu Pakatan Harapan membentangkan enakmen anti lompat parti sekiranya gabungan itu menang PRN Melaka dan berjaya menjadi kerajaan semula. Pakatan Harapan tetap fikir pengundi masih mudah untuk ditipu seperti PRU dulu, kata Najib yang juga pengerusi Lembaga Penasihat Barisan Nasional. Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan UMNO tidak pernah memungkiri janji mengenai pembahagian kerusi dengan rakan dalam Mufakat Nasional. Jelasnya beberapa perbincangan yang diadakan antara PAS dan UMNO sebelum pilihan raya negeri Melaka bahawa parti itu sedia untuk menyerahkan kerusi kepada PAS untuk ditandingi. Tak timbul kita UMNO mungkir janji. Yang jahat adalah UMNO sahaja. Orang tak tahu UMNO tak mungkir janji, bahkan beri ruang dan sedia beri kerusi, tapi tangan yang dihulu tak disambut. Maka kita kena buat keputusan kerana rakan kita, mereka tak mahu guna lambang dia. Jelas mereka tak mahu bersama dengan UMNO dan kita terpaksa buat keputusan segera, katanya dalam sesi temu bual berjudul Gegau Melaka. PRN Melaka Barisan Nasional janjikan kestabilan kemakmuran di Facebook. Muhammad berkata demikian mengulas mengenai pendirian PAS yang bersama-sama dengan Perikatan Nasional untuk menentang UMNO Barisan Nasional di PRN Melaka. Untuk rekod, PAS memperoleh 8 kerusi untuk ditandingi dan 7 kerusi Dewan Undangan Negeri, Kuala Linggi, Tabun Naning, Durian Tunggal, Bukit Katil Duyung, Melimau dan Serkam menentang UMNO. Dalam pada itu, Muhammad berkata UMNO mengambil pendirian ketika itu untuk membahagikan kerusi yang dimenangi oleh UMNO kepada PAS. Cuma kita bahagi kerusi, iaitu siapa menang, dia punya kerusi dan memiliki undi terbanyak. Tetapi rakan kita dalam Mufakat Nasional, 1 kerusi pun tidak ada. Kita hargai rakan bukan kita nak tinggalkan. Kalau ikut formula, rakan tidak ada kerusi, tapi kita tawarkan kerusi dan itu syarat lama sudah setuju pakai logo masing-masing, katanya lagi. Muhammad turut berkata, UMNO bukan mahu bersikap sebagai abang besar dalam Mufakat Nasional. Jelasnya tidak timbul dakwaan bahawa UMNO mahu menjadi abang besar kerana UMNO mahu PAS bertanding di PRN Melaka dengan menggunakan logo mereka sendiri. Saya tak nampak pula terminologi abang besar adalah satu perkara yang disebut. Kita tanding dalam Barisan Nasional. Persefahaman itu sudah lama. Kita nak bahagikan kerusi PRN Melaka sudah lama. Tak timbul soal siapa abang besar atau kecil, katanya lagi. Ahli Parlimen Kulai Teo Nicing memohon maaf atas kesilapannya menggunakan bingkai gambar dengan slogan Lahabau Melaka, Jom Undi yang tersedia di Facebook sebagai bahan kempen sepada pilihan raya negeri Melaka sebagai mencetuskan rasa kurang senang warganet. Perkataan Lahabau dalam konteks penduduk tempatan bermakna tidak berguna atau tidak boleh diharap. Mengakui tidak memahami maksud sebenar perkataan berkenaan, wakil rakyat DAP itu berkata, beliau cuba berkempen melalui bingkai percuma yang didapati di Facebook. Dalam kegairahan kempen media sosial ini, ramai petugas Pakatan Harapan, khususnya DAP, hampir tak cukup tidur dalam usaha menyediakan bahan-bahan kempen. Namun manusia tidak pernah lepas daripada kesilapan, termasuk diri saya sendiri. Akibatnya, terselah kesilapan bahasa yang memalukan melalui media sosial. Saya cuma ingin berkempen melalui frame percuma yang boleh didapati di dalam Facebook tanpa memahami maksud sebenar perkataan tersebut, katanya di Facebook. Beliau turut meminta maaf kepada rakyat dan pengundi di Melaka kerana terlalu gairah berkempen menerusi media sosial selepas calon dan parti bertanding dilarang berkempen secara bersemuka sepanjang PRN Melaka. Dengan ini saya dengan penuh rendah hati memohon maaf atas kekilafan menyiapkan dan memuat naikkan bahan kempen yang telah tersalah menggunakan bahasa. Dengan menyusun 10 jari memohon maaf buat semua, terutamanya rakyat dan pengundi Melaka. Katanya, saya berjanji akan lebih berhati-hati selepas ini dalam memuat naik bahan kempen di media sosial. DUN Melaka dibubarkan selepas 4 adun menarik sokongan terhadap kepimpinan Ketua Menteri Sulaiman Mat Ali. Melaka mempunyai 28 DUN terdiri daripada 495,196 pengundi berdaftar dengan 240,530 atau 48.57% pengundi adalah lelaki dan baki 254,666 atau 51.43% wanita.